Assalamualaikum, kami dari kumpulan BA1113I. Hari ini kami akan membentangkan tentang peranan zakat dalam masyarakat Islam. Sebelum saya mulakan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Anis Yasmin binti Khairul Azmi, Nur Alia Rizrina binti Cik Awai dan Nurul Syuhada binti Majid. Assalamualaikum, saya Nubatisha binti Muhammad Hamidi. Saya akan menerangkan tentang pengenalan zakat. Persoalannya, apa itu zakat? Zakat dari segi bahasa ialah suci, subur, berkat serta berkembang. Manakala dari segi istilah pula ialah umat Islam perlu mengeluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima seperti fakir miskin dengan syarat yang ditetapkan oleh syarak. Selain itu, hukum membayar zakat adalah wajib. Hal ini kerana zakat ialah rukun Islam yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Majid dan saya akan menghuraikan objektif pertama bagi tajuk peranan zakat dalam masyarakat Islam, iaitu menghuraikan hukum zakat dan syarat-syarat wajib zakat serta jenis-jenisnya. Pertama sekali, hukum zakat. Ibadah zakat diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib zakat. Contohnya seperti Islam, merdeka, milik sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Zakat merupakan ibadah fardu ain yang dituntut di dalam Islam dan ia juga termasuk di dalam 5 rukun Islam. Jadi, ia diwajibkan ke atas setiap orang Islam melainkan sekiranya mereka tergolong di antara golongan yang layak menerima zakat, contohnya hamba sahaya, fisabilillah, fakir, miskin dan lain-lain. Seterusnya ialah syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama ialah beragama Islam. Islam ialah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mengucapkan syahadah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji jika mampu merupakan rukun Islam. Setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimah syahadah diwajibkan ke atasnya untuk membayar zakat. Syarat-syarat wajib yang kedua ialah merdeka. Menurut Ustaz Haji Abdul Ghani Samsudin, merdeka dalam Islam bermaksud bebas daripada penghambaan, keterikatan terlepas dari dikenakan tuntutan, tidak bergantung nasib kepada orang lain. Jika diringkaskan, merdeka adalah bebas daripada kehambaan makhluk lain-lain. Selain itu, syarat wajib yang ketiga adalah milik sempurna. Harta seseorang individu itu hendaklah jelas di mana orang lain tidak berhak ke atas harta tersebut melainkan dirinya sendiri. Pemilikan sempurna juga bermaksud harta itu perlulah tidak berkait dengan pihak lain, jadi pemilik harta boleh mengawal harta tersebut dengan bebas tanpa campur tangan orang luar atau orang asing. Cukup nisab juga adalah syarat-syarat wajib zakat. Nisab bermaksud minimum pemilikan sesuatu harta individu yang diwajibkan zakat ke atas harta tersebut. Nisab suatu harta adalah berbeza berdasarkan jenis harta zakat. Nilai jumlah minimum nisab zakat telah ditetapkan di dalam hadis. Syarat-syarat wajib zakat yang kelima ialah cukup haul. Cukup haul bermaksud tempoh masa sesuatu harta menepati hadnya, iaitu genap setahun. Namun begitu, syarat haul tidak meliputi seluruh harta zakat tetapi hanya diaplikasikan kepada beberapa jenis zakat. Berikut merupakan jenis-jenis zakat. Jenis zakat terbagi kepada 2, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim lelaki dan perempuan yang berkemampuan dengan syarat-syarat dan tempoh yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat fitrah pada istilahnya ialah sedekah yang diwajib dikeluarkan selepas berbuka untuk beraya pada bulan Ramadan. Zakat harta mal pula merupakan zakat yang diwajibkan kepada orang yang sudah mempunyai pendapatan ke atas perolehan daripada hasil dan usaha sendiri. Juga boleh diringkaskan sebagai gaji, allowance, hadiah dan sebagainya. Contoh zakat harta adalah zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat perniagaan, zakat KWSP, zakat emas, zakat penternakan dan banyak lagi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif 2 iaitu kepentingan zakat dalam ekonomi Islam. Apakah maksud ekonomi Islam? Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam didefinisikan sebagai satu ilmu sains sosial yang mengkaji masalah ekonomi yang berpegang kepada nilai-nilai Islam bagi mendapatkan keredaan Allah. Persoalannya, mengapakah zakat itu penting? Saya akan menerangkan 3 kepentingan zakat iaitu membasmi kemiskinan masyarakat, mewujudkan kestabilan ekonomi serta memupuk semangat perpaduan.
Salah satu kepentingan zakat ialah untuk membasmi kemiskinan dalam masyarakat. Sebagai contoh, golongan yang kurang berkemampuan atau fakir miskin diberikan bantuan kewangan untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Perkara ini dapat meningkatkan kualiti hidup supaya lebih terjamin. Akhir sekali, melalui peranan zakat, masyarakat dapat membentuk satu sistem sokongan yang cekap untuk membantu golongan yang memerlukan, sejajar dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan. Kepentingan zakat yang seterusnya ialah dapat mewujudkan kestabilan ekonomi. Zakat dapat disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Perkara ini dapat meningkatkan kuasa beli dan kebajikan mereka serta dapat memberi kesan positif kepada pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, melalui kutipan zakat, pihak berwajib seperti Majlis Agama Islam dapat menyalurkan duit tersebut untuk membina kemudahan awam seperti sekolah, hospital dan masjid. Hal ini akan menyebabkan pembangunan ekonomi yang lebih mampan dan memberikan peluang yang lebih adil kepada semua lapisan masyarakat. Akhir sekali, zakat juga penting dalam memupuk semangat dan persatuan dalam masyarakat. Zakat bukan sahaja dapat membantu mereka yang kurang bernasib baik dari segi kewangan, tetapi zakat dapat menggalakkan perpaduan dan belas kasihan dalam masyarakat. Hal ini kerana dengan memberi zakat, umat Islam dapat menunjukkan keprihatinan mereka terhadap sesama masyarakat serta dapat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh mereka. Perkara ini dapat mewujudkan ikatan sosial yang kuat antara individu dalam masyarakat. Kesimpulannya, zakat bukan sahaja membantu mereka yang kurang berkemampuan, tapi dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Saya Nur Alia Rizrina akan menerangkan objektif yang ketiga iaitu mengenal pasti kesan jika tidak melaksanakan kewajipan menunaikan zakat. Tidak dinafikan sudah menjadi lumrah manusia berasa cinta dan sayangkan harta yang dimilikinya dan suka bagi mereka untuk memberi hartanya kepada orang lain sekiranya tidak menerima sebarang ganjaran. Kita hendaklah mengetahui bahawa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan wajib ditunaikan apabila cukup syarat-syaratnya, dan kegagalan melaksanakan bayaran zakat boleh mendatangkan dosa yang besar dan harta yang tidak dizakatkan akan menjadi bahan pembakar api neraka di akhirat nanti. Oleh itu, kesan jika tidak melaksanakan kewajipan menunaikan zakat akan mendapat hukuman di dunia dan di akhirat. Kesan yang pertama bagi hukuman di dunia ialah orang yang mengingkari zakat adalah dianggap kafir. Hal ini kerana berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat Islam, para ulama menetapkan bahawa orang yang mengingkari dan tidak mengakui zakat itu wajib adalah kafir dan sudah keluar daripada Islam. Bila orang itu hidup di tengah-tengah umat Islam, maka dia dihukum kafir dan diperlakukan sebagai orang-orang yang murtad. Kesan yang kedua ialah orang-orang yang tidak membayar zakat akan dihukum bunuh. Islam tidak hanya menghukum golongan yang tidak membayar zakat dengan hukuman seperti di atas, malah lebih daripada itu. Islam memerintahkan agar memerangi dan harus dihukum bunuh golongan yang membangkang dari membayar zakat. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar bermaksud, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi mereka kecuali bila mereka sudah mengingkarkan syahadah bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan solat dan membayar zakat." Hadis ini menunjukkan bahawa tegasnya orang yang tidak membayar zakat harus diperangi sampai mereka membayarnya. Kesan seterusnya iaitu hukuman di akhirat. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda dan firman tersebut telah menjelaskan bahawa Allah SWT sahaja yang memiliki apa yang diwarisi oleh makhluk di langit dan di bumi. Oleh itu, umat Islam dilarang bersikap bakil apabila memilikinya dan hendaklah membelanjakannya ke jalan Allah SWT, dan jangan sesekali kita mempunyai sifat bakil dengan harta benda yang telah digunakan oleh Allah dan menyangka bahawa keadaan bakil itu adalah baik, bahkan ia adalah buruk. Hal ini akan menyebabkan kita dikalungkan, iaitu diseksa dengan apa yang kita bakilkan itu pada hari kiamat kelak. Akhir kata, bagi huraian objektif yang ketiga, berdasarkan hukum syarat yang jelas, tegas dan diakui secara keseluruhannya, dapatlah kita nilai bagaimana kedudukan orang-orang yang merendahkan kedudukan zakat dan memandang intin dan tidak mengambil berat tentangnya. Peningkatan kesedaran membayar zakat juga adalah penting kerana ia merupakan satu perkara yang wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah menunaikan kewajipan menunaikan zakat agar tidak ditimba hukumannya dinyatakan. Jadi, hari ini saya akan membentangkan objektif yang keempat, iaitu langkah-langkah dalam menggalakkan umat Islam kita untuk menunaikan zakat. Jadi, untuk menggalakkan umat Islam menunaikan zakat, kita boleh bayar melalui potongan gaji untuk sesiapa yang mempunyai pekerjaan tetap, boleh melaksanakan zakat potongan secara bulanan.
berdasarkan hasil pendapatan mereka sendiri. Seperti mana jika tinggi hasil pendapatan mereka, maka banyaklah mereka bayar. Kalau sedikit, maka sedikitlah mereka bayar. Macam tu. Seterusnya, kita boleh melaksanakan zakat melalui pembayaran dalam talian. Seperti mana zakat boleh dibuat melalui aplikasi dalam telefon supaya ia boleh memudahkan kita pada bila-bila masa saja atau di mana saja kita berada untuk kita menunaikan zakat. Dan pembayaran zakat dalam talian juga tidak memerlukan beratur yang sangat panjang. So, ia amat memudahkan dan menggalakkan umat Islam untuk menunaikan zakat. Selain itu, kita boleh memupuk masyarakat kita mengenai zakat melalui ceramah seperti platform seperti media sosial, seperti YouTube, di mana ada pendakwa-pendakwa yang tegaskan perkara mengenai zakat seperti Ustaz Azhar Idrus. Atau ini dapat membantu umat Islam, memberi galakan kepada mereka untuk mereka terus menunaikan zakat. Akhir sekali, kita boleh melancarkan kempen untuk mendidik para pelajar mengenai zakat. Kita boleh meluaskan pengetahuan mereka selanjutnya semasa mereka sedang meniti zaman pemudaan ini. Ataupun kita boleh bagi hadiah dekat sesiapa saja yang menunaikan zakat melalui potongan bulanan ataupun menambahkan nilai dalam potongan zakat mereka. So, itu saja. Mulanya, kita dapat keberkatan di dunia dan akhirat dan selain daripada menyucikan harta kita. Selain itu, kita dapat menjana ekonomi Islam dan juga negara melalui menunaikan zakat. Jadi, kita juga dapat melahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap rezeki yang diberikan oleh kita. Itu adalah kesimpulan kami untuk objektif kajian ini. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar. Yang buruk datang daripada kami, yang baik datang daripada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.